Dalam video yang berikutnya, ataupun dalam bahagian yang berikutnya, kita akan melihat perkara yang ketiga. Baik, perkara yang pertama tadi, kita telah bincang berkenaan dengan peristiwa bergabung 9.1. Manakala perkara yang kedua ataupun 9.2 adalah berkenaan dengan peristiwa bergabung dan juga bersandar ataupun peristiwa bergabung tidak bersandar. Jadi dalam bahagian berikutnya, kita akan melihat perkara yang ketiga, iaitu peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi standard pembelajaran yang pertama dalam bahagian ini adalah kita nak membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, kita akan melihat kepada contoh yang pertama ini. Bola pimpong yang berlabel dari 1 hingga 9. Bola pimpong tu dia ada label lah. 1 hinggalah nombor 9 dimasukkan ke dalam bakul kosong. Seorang murid memilih sebiji bola pimpong dari bakul kosong tersebut secara rawak. Katakan T ialah peristiwa mendapat nombor genap. Manakala U ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Dan V ialah peristiwa mendapat faktor bagi 9. Hubungan di antara tiga peristiwa berkenaan, iaitu peristiwa T, peristiwa U dan juga peristiwa V, boleh kita gambarkan dengan gambar rajah Venn. Ini yang saya maksudkan tadi. Dalam kebarangkalian juga kita ada sedikit pengetahuan berkenaan dengan operasi set ataupun sedikit pengetahuan berkenaan dengan set yang kita akan gunakan di dalam topik ini. Baik. Katakan kotak ini mewakili set semesta. Kita nak senaraikan ataupun kita nak lengkapkan gambar rajah Venn ni dengan set T, set U dan juga set V. Katakanlah set T ialah peristiwa mendapat nombor genap di antara 1 hingga 9. Nombor genapnya adalah 2, 4, 6 dan juga 8. Okay, manakala U ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Di antara 1 hingga 9, nombor kuasa 2 sempurna ialah 1, 4 dan 9. 1, 4 dan 9. Jadi kita lihat 4 telah pun ada di dalam set T. Manakala set T dan juga set U ada persilangan. Ada persilangan set U dengan set T. Jadi kita dah silangkan set U dengan set T pada unsur 4. Manakala bakinya adalah 1 dan 9. Okey, untuk set V, V ialah peristiwa mendapat faktor bagi 9. Jadi di antara 1 hingga 9, faktor bagi 9 adalah unsur-unsurnya 1, 3 dan 9. Jadi 1 dan 9 telah pun berada di dalam set U. Jadi set U dan set V ada persilangan. Maka 1 dan 9 telah bersilang di situ. Dan juga satu lagi unsur yang ada di dalam V dan tidak bersilang dengan U ialah unsur 3. Kemudian di antara 1 hingga 9 ada lagi unsur yang masih belum kita senaraikan di dalam set T, set U ataupun set V. Unsur-unsur tersebut adalah 7 dan 5. Jadi kita perhatikan di sini, kita nak menerangkan, kita nak membezakan di manakah dikatakan sebagai peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Perhatikan contoh-contoh ini. Baik, T dan V. T dan V adalah peristiwa saling eksklusif. T dan V adalah peristiwa saling eksklusif. T dan U, kita perhatikan set T dan set U ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Manakala yang ketiga, U dan V ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi kita perhatikan T dan U dan V dikatakan peristiwa tidak saling eksklusif. Kita lihat persamaan di sini, kedua-duanya mempunyai persilangan. T dengan U yang pertama dan juga U dengan V mempunyai persilangan. Manakala T dan V dikatakan saling eksklusif apabila kedua-dua itu tidak mempunyai persilangan. Jadi boleh kita simpulkan di sini ialah peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif. Saling eksklusif sekiranya tidak ada persilangan antara peristiwa A dengan peristiwa B. Ataupun dalam konteks set, kita boleh katakan A bersilang dengan B sama dengan set kosong. Ataupun tak ada persilangan lah. Tiada persilangan. Ataupun tiada unsur yang bersilang
di antara dua set ataupun dua peristiwa tersebut. Ini dikatakan sebagai peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Peristiwa saling eksklusif maknanya peristiwa itu tiada persilangan. Peristiwa tidak saling eksklusif, peristiwa A dan B tersebut ada persilangan ataupun ada berkongsi unsur yang sama. Baik, bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif, okay, jom kita tengok contoh berikutnya ni. Sebiji dadu adil di lambung. Dadu adil, kerap kali kita jumpa contoh dadu adil. Senarai peristiwa berikut diberikan. P ialah peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 4. Manakala Q ialah peristiwa mendapat nombor genap. R ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif ataupun peristiwa tidak saling eksklusif. Pasangan peristiwa yang macam mana tu? Baik, pertama P dengan Q. Yang kedua P dan R. Manakala yang ketiga ialah Q dan R. Okay, kita tengok satu persatu. Tapi sebelum tu, kita kena senaraikan dulu. Kita kena tahulah P tu apa unsur dia, Q tu apa unsurnya dan R tu pun apa unsurnya. Okey, P mendapatkan nombor lebih besar daripada 4. Daripada dadu tu 5 dengan 6 lah. Okey, unsurnya adalah 5 dan 6. Manakala untuk Q mendapatkan nombor genap 2, 4 dan 6. Dan R ialah mendapatkan nombor kuasa 2 sempurna 1 dan 4. Baik, kita tengok yang pertama. P dan Q peristiwa tidak saling eksklusif. Kenapa kita kata peristiwa tidak saling eksklusif? Sebab kita perhatikan ada unsur yang sepunya di antara P dan Q iaitu nombor 6. Jadi P dan Q peristiwa tidak saling eksklusif. Kita tengok yang kedua. P dan R. P dan R peristiwa saling eksklusif. Kenapa saling eksklusif? Kerana kita lihat unsur-unsur di dalam P dan unsur-unsur di dalam R tidak ada satu pun yang sepunya. Jadi P dan R ialah peristiwa saling eksklusif. Manakala C, bukan B sini. C, Q dan R ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Kenapa Q dan R tidak saling eksklusif? Kerana kita tengok ada satu unsur yang sepunya di antara Q dan R iaitu nombor 4. Baik. Berkenaan dengan gambar rajah Venn, sebagaimana di dalam paparan inilah wakil bagi set P, set Q dan set R untuk dilukis di dalam gambar rajah Venn. Beginilah keadaannya. Jadi dalam keadaan gambar rajah Venn dapat kita lihat dengan lebih jelas lagi keadaan peristiwa tidak saling eksklusif dan peristiwa saling eksklusif bagi ketiga-tiga set yang dibincang dalam contoh ini.